Dia mengatakan bahawa anna rajulain min bali qadama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslama jami'an. Ada dua orang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bali, di mana di Yaman, dan dia masuk ke dalam agama Islam. Fa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan, dan salah seorang di antara mereka berdua ini orang yang sangat kuat untuk berjihad fi sabilillah, dan dia ni adalah antara orang yang selalu berperang dan fastushhida, maka bila dia maka dia mati syahid. Dan tinggallah seorang lagi, thumma makathal akhar ba'da sanah thumma tufiya, dan tinggallah seorang itu selama setahun. Maknanya yang si A dah meninggal disebabkan syahid, dan yang seorang lagi yang B ni dia tak syahid, dan dia tinggal dan sempat hidup selama setahun. Kemudian apa berlaku? Qala Talha fara'aitu fi manami bainama ana inda babil jannah, dan ketika mana satu malam aku tidur, lalu aku bermimpi bahawa aku duduk di hadapan pintu syurga, dan di sisi kanan dan di sisi kiri aku ada yang si A dan ada yang si B. Fa kharaja malaikatu minal jannah, maka keluarlah malaikat daripada syurga, maka memanggil yang si B ni yang mati setahun setelah mana? Setahun, yang mati setahun selepas itu. Setelah beberapa ketika, keluarlah malaikat daripada syurga memanggil si A pula yang mati syahid di dalam peperangan. Maka ketika itu tuan-tuan, dia katakan amma anta Talha, adapun engkau wahai Talha, belum lagi, dia katakan masih lagi ada baki umur kepada engkau. Talha, engkau belum layak untuk masuk syurga sebab engkau belum mati lagi, maka balik. Maka setelah itu Talha bin Ubaidillah dibangun dan dia dalam keadaan terpinga-pinga, seolah-olah memikirkan satu persoalan. Dia katakan, ni macam mana pula? Sepatutnya orang mati syahid masuk syurga pertama dulu, barulah orang yang tak mati syahid masuk syurga yang kedua. Tetapi ini terbaliknya berlaku. Orang yang mati setelah mana setahun masuk dalam syurga yang pertama, kemudian barulah dijemput orang yang mati syahid pula masuk yang kedua. Maka setelah itu tuan-tuan, fabalagha dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tersebarlah cerita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min ayyi syai'in tu'jabun, daripada apa cerita engkau yang menyebabkan engkau rasa takjub ni? Maka Talha bin Ubaidillah dia ceritakan daripada A sampai ke Z. Dia ceritakan, ya Rasulullah, aku tak boleh fikirlah. Dia kata, aku cannot brain ya Rasulullah, macam mana orang yang mati syahid ni masuk surga terkemudian daripada orang yang tak mati syahid. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, alaitha qad makatha hadza ba'da sanah, bukankah dia telah hidup di dunia ini selama tempoh setahun? Kemudian dikatakan, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, fasama adraka Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan, fasama wa shalla, dan dia sempat berpuasa dan sempat untuk solat, kaza wa kaza min sajdatin fi sanah, dan dia sempat untuk solat dan dia sempat untuk sujud dalam tempoh sekian-sekian selama setahun. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi katakan, fima bainahuma ab'adu min bainis sama'i wal ard, orang yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan dengan orang yang tak sempat bertemu dengan bulan Ramadan, jauh dia seperti mana langit dengan bumi. Maka itu yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita tuan-tuan, satu nikmat yang kita tidak pernah terfikir bahawa yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita ialah kita masuk dalam bulan Ramadan, kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, berita gembira yang Nabi SAW bagi kepada kita, Nabi mengatakan, atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kamu wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu bulan Ramadan, yang mana syahrul mubarak, bulan yang ada keberkatan padanya. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita lihat, ada orang bila masuk bulan Ramadan, dia akan rasa lemah, dia akan rasa macam, alah, banyak benda yang tak boleh nak lakukan. Nak kayuh basikal tak boleh, nak berlari tak boleh, nak memancing tak boleh, dan sebagainya. Dia anggap bahawa bulan Ramadan itu datang tuan-tuan sebagai satu perkara, satu amalan yang menyekat daripada amalan-amalan rutin keharian mereka sendiri. Tapi sedangkan Ramadan datang kepada kita tuan-tuan, Nabi SAW
ceritakan dengan cara yang gembira, tuan-tuan. Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kamu wahai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla bulan Ramadan. Makna, tuan-tuan, dalam hal ni, tuan-tuan, kita lihat banyak fadilat-fadilat yang Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi SAW janjikan kepada kita. Di antaranya, kalau kita lihat bila Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang darah orang yang mati syahid, bila Nabi menceritakan kepada kita tentang darah orang mati syahid, Nabi katakan rihuhu ka'anna rihatul al-miski. Darah orang mati syahid ini, darah dia, bau dia seperti mana bau haruman kasturi. Ada kaf li tashbih. Maknanya kalau orang belajar bahasa Arab, dia katakan kaf tu ialah kaf li tashbih, memperumpamakan, menunjukkan kesamaan, seperti, sama seperti mana bau haruman kasturi. Tapi dalam penceritakan tentang kelebihan orang yang berpuasa, Nabi SAW mengatakan fam sa'imi atyibu indallahi min rihil miski. Nabi katakan mulut, bau orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla daripada bauan haruman kasturi. Perbandingan yang sangat ketara besarnya, tuan-tuan. Kalau orang melihat, dia katakan bahawa berpuasa ini, tuan-tuan, hanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Sedangkan berjihad fi sabilillah, orang yang mati syahid, tuan-tuan, yang kena pandang, yang kena pedang, yang kena tombak, yang kena berdarah, luka dan sebagainya, Nabi katakan darah mereka itu bau dia seperti mana bau haruman kasturi. Tapi mulut orang yang berpuasa ni, tuan-tuan, Nabi SAW mengatakan lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla daripada haruman kasturi. Maka ini kalau kita lihat, tuan-tuan, orang yang dapat melihat tentang kelebihan Ramadan, dia takkan menganggap bahawa kedatangan Ramadan ini sebagai bulan yang biasa-biasa. Dia anggap bahawa bulan Ramadan yang datang bertemu dengan dia ini, tuan-tuan, adalah bulan yang keagungan yang Allah Azza wa Jalla turunkan keberkatan padanya. Orang yang dapat dengan melihat dengan mata hati, tuan-tuan, mereka akan dapat bahawa ni adalah peluang untuk aku mengubah segala amalan-amalan yang tidak pernah aku lakukan ketika mana di luar bulan Ramadan. Maka mereka melipat gandakan amalan-amalan soleh mereka, tuan-tuan, ketika mana mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana salafun salih, orang salafus salih terdahulu, tuan-tuan, 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan, mereka minta pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kurniakan aku bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana mereka tahu kelebihan dan keberkatan yang ada dalam bulan Ramadan. Mereka tak menganggap dengan bulan Muharram itu ada fadilat yang lebih, tak. Dia menganggap bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Azza wa Jalla turunkan keampunan, kemaafan, dan Allah lipat gandakan dengan keberkatan yang pelbagai, tuan-tuan. Seperti mana yang Ustaz Ashraf dah ceritakan semalam, tuan-tuan, yang Allah Azza wa Jalla gandakan daripada 10 sampai 700 kali ganda pahala orang yang beribadah dalam bulan Ramadan. Tetapi orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, Allah tidak ada had dan tidak ada minimum pada pemberian pahala yang Allah berikan kepada mereka. Allah mengatakan wa ana ajzi bih, akulah yang akan memberikan ganjaran kepada mereka, terpulang pada Allah Azza wa Jalla. Allah nak bagi 1000, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Jadi, tuan-tuan, puan-puan hati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dari segi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita, tuan-tuan, berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ada 3 kelompok dalam menyambut dan mengamalkan segala amal ibadah dalam bulan Ramadan ini. Kita lihat ada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang pertama seperti mana yang Allah Azza wa Jalla bagi tahu dalam ayat surah Fatir, ayat yang ke-32, Allah katakan summa awrathna kitaban alladhina istafainahu min ibadina. Allah katakan sesungguhnya kami telah memilih di kalangan hamba-hamba kami yang kami berikan warisan kepada mereka kitab-kitab kami. Faminhum, Allah katakan faminhum zalimun nafsih, ada di antara mereka, faminhum zalimun nafsih, ada di kalangan mereka yang menzalim diri mereka sendiri. Faminhum muqtasid, di antara mereka hanya yang bersederhana. Dan Allah katakan wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan ada sekelompok di kalangan mereka yang bersungguh-sungguh, berlumba-lumba dalam melakukan amal ibadah. Dalam penafsiran ayat ini, tuan-tuan, kita lihat yang pertama, yang Allah nyatakan yang pertama ini,
faminhum zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Masuk bulan Ramadan ke tak masuk bulan Ramadan sama. Bagi mereka, kalau ada bulan Ramadan ke ada tak ada, sama ibadah mereka, dan bahkan tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka ini adalah golongan yang pertama. Dan bahkan bila masuk saja bulan Ramadan, tuan-tuan, mereka menganggap bahawa aku tak ada urusan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah urusan untuk orang Islam. Aku ni bukan orang Islam, aku apa hal aku dengan bulan Ramadan? Bagi mereka tak ada hal dia dengan bulan Ramadan. Maka itu adalah orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam hadis kursi, Allah katakan, kalaulah kesemua orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla di dunia ini tidak akan melebihkan satu pun kekayaan, kekuasaan pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang itu kufur pada Allah Azza wa Jalla, satu dunia itu kan kufur pada Allah Azza wa Jalla, tidak akan mengurangkan walaupun sedikit kekuasaan dan kerajaan pada Allah Azza wa Jalla. Allah tak rugi, tuan-tuan, kita yang rugi. Allah dah berikan keberkatan kita bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi kita tak mengambil manfaat tersebut, kita tak mengambil peluang tersebut. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, tuan-tuan, faminhum muqtasid, mereka yang bersederhana. Mereka itu masuk bulan Ramadan, tuan-tuan, dia tak buat amal yang lain melainkan hanya sekadar puasa ibadah semata-mata. Puasa yang diwajibkan kepadanya. Habis berlalu bulan Ramadan, tuan-tuan, satu hari pun setelah berlalunya Ramadan dia tak berpuasa langsung, tuan-tuan, selama setahun. Sampailah datang bertemu dengan bulan Ramadan kali ini, baru dia puasa balik, tuan-tuan. Ini adalah golongan muqtasid. Mereka tak tambah amal ibadah mereka, mereka tak kurang pun sedikit. Golongan ini insya-Allah mereka juga berjaya di akhirat. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang oleh seorang lelaki, dia katakan, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang Islam. Lalu Nabi katakan, engkau berpuasa bulan Ramadan, engkau solat, engkau keluarkan zakat. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, aku takkan tambah dan aku takkan kurang pun walaupun sedikit. Maka setelah itu dia berpaling dan dia pergi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Nabi, aflah in sadaq, maka dia akan berjaya sekiranya dia benar melakukan apa yang diperkatakan. Maknanya kalau dia solat, kalau dia berpuasa, kalau dia keluarkan zakat dan sebagainya, walaupun dia tak buat amal-amal sunat ini, tuan-tuan, tapi hal-hal yang wajib dia jaga, Nabi katakan aflah in sadaq, dia akan berjaya di akhirat sekiranya dia benar apa yang dilakukan. Dan ada pun golongan yang ketiga, tuan-tuan, sebagai akhirat, yang Allah mengatakan, wa minhum sabiqun bil khairat, dan ada pun puak yang ketiga itu mereka yang bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal ibadah. Segala apa yang ada kepada mereka, tuan-tuan, mereka akan ambil. Segala apa yang mereka jumpa, mereka akan ambil, tuan-tuan. Contohlah, tuan-tuan, kita tempah satu tiket, tuan-tuan, ada add-on, tuan-tuan, kita tambah add-on, dan bahkan bukan add-on sekali, tuan-tuan, kita select all sekali, tuan-tuan. Itu adalah golongan faminhum sabiqun bil khairat. Mereka itu berlumba-lumba dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Apa yang ada di hadapan mereka, mereka akan lakukan. Dan lalulah tabung-tabung amal, tuan-tuan, tabung sedekah dan sebagainya, dia akan hulukan sedekah. Dia pergi bazar Ramadan, tuan-tuan, dia akan bayar ataupun dia akan sedekah untuk orang-orang yang lain, tuan-tuan. Maka apa yang ada pada mereka itu mereka akan ambil, dan mereka akan cuba untuk melakukan yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan, puan-puan dan saudara, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang, tuan-tuan. Itu adalah sebagai sedikit perkongsian kita pada hari ini, itu berkaitan kelebihan Ramadan. Alhamdulillah, gunakanlah kesempatan yang ada kita bertemu dengan bulan Ramadan pada kali ini, tuan-tuan, dengan sebaik-baiknya, kerana tahun hadapan kita tak tahu lagi, tuan-tuan. Jangan kita kata tahun depan, tuan-tuan, besok lagi pun kita tak tahu lagi, tuan-tuan. Tapi gunakanlah kesempatan yang kita ada pada hari ini, tuan-tuan, dengan melakukan amal soleh yang sebaik yang mungkin, semaksimum yang mungkin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.